Sifat Allah terhasil daripada perdebatan-perdebatan ilmu kalam, iaitu teori tauhid yang dikemukakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari untuk menentang hujah-hujah Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah. Pada mulanya, mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi mempunyai 7 sifat sahaja. Tetapi Abu Mansur Al-Maturidi telah mengembangkan menjadi 20 sifat. Ilmu kalam telah diasaskan oleh mazhab Mu'tazilah yang mengemukakan logik akal. Wujudnya ilmu ini disebabkan lahirnya tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan falsafah Yunani seperti Wasil bin Ata, Amr bin Ubaid, Al-Nazham dan Al-Alaf. Mereka mempunyai kelebihan dalam ketajaman pandangan, keluasan fikiran dan keluasan penyelidikan. Hal ini menyebabkan para penuntut ilmu tertumpu kepada mazhab ini. Teori tauhid pula bermaksud pengetahuan tentang keesaan Allah sebagai Sang Pencipta yang terkandung di dalam sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Tetapi Imam Al-Ghazali telah menegaskan bahawa hujah-hujah ilmu kalam ialah mujadalah, iaitu debat yang tercela, dan di dalam kitabnya Al-Ihya beliau tidak meletakkan teori tauhid itu sebagai aspek ilmu agama. Kata beliau dalam kitabnya, "Ketahuilah bahawa hasil yang terkandung dalam ilmu kalam dan dalil-dalil yang dikemukakan sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Apa yang terhasil iaitu hujah dari kedua sumber itu ialah mujadalah, iaitu debat yang tercela, dan ianya bid'ah. Kekeliruan yang terhasil dari perselisihan di antara puak-puak atau mazhab-mazhab yang berlarutan dengan menukilkan berbagai isu atau idea hanyalah palsu dan hayal. Ianya dipandang rendah martabatnya sekadar untuk diperdengarkan dan kajian yang dilakukan tidak ada kaitan dengan agama." Beliau menjelaskan bahawa para sahabat tidak menguasai ilmu kalam. Menurutnya, Nabi SAW telah meninggalkan ribuan para sahabat sebagai ulama Allah. Baginda SAW memuji mereka. Tidak ada di kalangan mereka yang menguasai ilmu kalam. Seperti dalam Kalamullah, Quranul Karim, Surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Maksudnya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Pertama, mengetahui khilaf antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Salafi mengenai sifat 20 Allah. Yang kedua, mengetahui penerimaan fahaman lain terhadap sifat 20. Dan yang ketiga, mengkaji perspektif fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah mengenai sifat 20 Allah. Ceramah yang dapat diketengahkan daripada ceramah Dr. Firanda Andirja ialah Dr. Firanda Andirja telah menyatakan bahawa tidak perlu bagi seorang kanak-kanak itu menghafal sifat 20 kerana perkataan-perkataan tersebut susah untuk diingati. Sudah cukup sempurna bagi seseorang itu dengan menghafal Asmaul Husna sahaja. Baginya, nama-nama Allah lebih mudah kerana wujudnya nasyid yang membantu aktiviti penghafalan. Pengajaran Asmaul Husna kepada kanak-kanak lebih baik berbanding mengajar sifat 20. Menurutnya lagi, sifat 20 boleh menjerumuskan diri terhadap ahli kalam yang dikatakan terkeluar daripada agama.
Mereka iaitu ahli salafi berpegang kepada surah Al-Hadid ayat 3 yang dianggap lebih bagus daripada menghafal sifat 20. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Nama-nama Allah yang dihafal bukan untuk zikir, bahkan ianya cukup sekadar mengetahui makna yang mampu memberi manfaat kepada kita kelak. Dr. Firanda Andirja telah menyatakan bahawa sifat 20 tidak perlu diajarkan kepada kanak-kanak dan perkara yang ditekankan ialah menghafal nama-nama Allah dalam bentuk nasyid sahaja. Menurut Ustaz Azhar Idrus, wajib bagi seorang hamba Allah itu mempelajari sifat 20 bagi mentauhidkan diri kepada Allah. Tujuannya ialah mengenali Allah dengan melihat ciptaannya, perutusan Nabi dan Rasul, memelihara ayat dan hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, menjaga serta memantapkan lagi akidah seseorang. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang boleh dijadikan zikir dan mempunyai fadilat tersendiri. Manakala sifat 20 pula merupakan sebahagian daripada sifat-sifat Allah yang tidak ada had, meliputi Asmaul Husna seperti Al-Muhyil, Al-Mumit, Al-Nafi' dan Ad-Dar. Berkaitan dengan sifat kudrah, iaitu Allah Maha Berkuasa seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 20. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sifat 20 telah disusun secara sistematik oleh Abu Hasan Al-Asy'ari pada kurun keempat yang bertujuan membetulkan semula tauhid umat Islam yang telah tersesat. Walaupun istilah sifat 20 belum digunakan pada waktu tersebut, namun kandungan akidah dan tauhid yang ada di dalam pengajian sifat 20 telah wujud sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Pada pandangan ulama Melayu, mereka tidak berminat dalam mencetuskan isu baharu tentang perbahasan ketuhanan kerana mereka lebih cenderung untuk mengembangkannya, bukan mempersoalkan seperti yang pernah dipopularkan oleh Al-Sanusi. Sudah terang lagi bersuluh, umat Islam perlu beriman kepada Allah yang zatnya tidak mampu dilihat dengan panca indera selama hidup di dunia ini. Maka, kaedah paling sesuai ialah melalui sifat yang telah diperkenalkan kepada kita melalui pendekatan sifat 20. Kaedah ini telah diterima pakai oleh ramai ulama Islam, termasuk ulama-ulama Melayu, sehingga kerangka pemikiran Al-Sanusi popular dan menjadi sebahagian yang penting dalam perbahasan ilmu akidah. Oleh itu, para ulama telah membahagikan sifat-sifat Allah kepada 4 bahagian, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam mengenali Allah. Kesimpulannya, sifat 20 Allah ini membantu kefahaman kita bahawa Allah memiliki sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat kekurangan. Ianya juga merupakan benteng akidah daripada terpengaruh dengan fahaman sesat maupun keliru. Rumusan yang dapat disimpulkan daripada kajian ini ialah terdapat perselisihan pendapat antara ahli salafi dan ahli sunnah wal jamaah tentang mempelajari sifat 20 yang merupakan khilaf dari aspek akidah. Ahli salafi menganggap sifat 20 adalah istilah yang biasa digunakan oleh ahli kalam sahaja kerana ianya sesuatu yang berat serta sukar difahami. Contohnya, Dr. Firanda Andirja menyatakan bahawa kanak-kanak hanya perlu mengetahui Asmaul Husna sahaja untuk mengenali Allah. Menurut ahli sunnah wal jamaah pula, sifat 20 adalah wajib dipelajari oleh para Muslim yang mukallaf. Setiap orang yang beriman perlu meyakini bahawa Allah mempunyai semua sifat kesempurnaan yang mustahil bagi manusia. Sifat 20 merupakan asas bagi mengenali Allah serta menghafalnya, lebih mudah berbanding menghafal Al-Quran. Adapun kisah mengenai seorang wanita yang tidak solat selama 70 tahun disebabkan tidak menghafal sifat 20 merupakan salah satu cerita palsu yang sengaja direka bagi mewujudkan kekeliruan terhadap umat Islam. Oleh itu, kita sewajarnya
mengenali sifat-sifat yang wajib, mustahil serta harus bagi Allah apabila menggunakan hukum akal dalam mengenalinya. Sejujurnya, sifat 20 merupakan syarat ketuhanan yang menjadi penguat Asmaul Husna dalam mengenali Allah yang bersifat maha sempurna dan maha suci daripada segala kekurangan. Kesimpulannya, kita perlu mempelajari sifat 20 sejak kecil lagi agar pendirian terhadap isu mengenali Allah kukuh dan tidak mudah goyah di masa akan datang.